Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Syafzan Johari dan ini Malaysia Memilih jam 5 petang dan untuk jam ini kita akan beri tumpuan kepada memahami sentimen daripada pengundi terutama sekali melibatkan apakah coalition ataupun gabungan parti-parti politik yang menjadi idaman mereka. Apakah kata resepi gabungan yang paling rakyat boleh terima dan adakah masih ada peluang bagi gabungan-gabungan yang mungkin kurang mendapat minat ataupun mendapat tempat di hati pengundi, adakah mereka masih lagi punya peluang untuk meraih undi-undi pada PRU yang akan menjelang tiba pada bulan hadapan ini. Dan untuk itu kita bersama dengan beberapa rakan tugas. Kita ada Ridauddin Daud di Perak dan kita juga ada Faris Daniel yang akan bersama dengan skrin sesentuh. Tapi apapun kajian ataupun perbincangan pada hari ini memberi tumpuan secara spesifik terhadap kajian yang diadakan dan diterbitkan oleh Sarawani pada siang tadi melibatkan sentimen rakyat terhadap ataupun melibatkan persepsi rakyat terhadap coalition ataupun gabungan-gabungan parti. Dalam untuk jam ini saya ingin beri contoh antara kajian yang dilakukan oleh Contemporary Chinese Political Sentiments toward yang dianjurkan oleh beberapa think tank, antaranya yang meletakkan bahawa dalam kalangan pengundi-pengundi Cina yang menjadi responden survey ini meletakkan Pakatan Harapan sebagai most preferred political coalition. Tapi tentu sekali kalau kita melihat kepada trend-trend pengundian sebelum ini bukan satu perkara yang luar biasa melihat kepada trend pengundian, terutama sekali trend pengundi di kawasan-kawasan bandar yang mana pengundi-pengundi Cina adalah ataupun pengundi-pengundi edik Cina adalah ramai berbanding kawasan-kawasan luar bandar. Okey, dan kita sebelum kita bercakap lebih lanjut mengenai hal ini, saya nak ke Ipoh dulu bersama rakan tugas Ridauddin Daud. Ridauddin Daud ada menemui Menteri Besar Perak yang mana dalam pertemuan bersama dengan Menteri Besar Perak seperti tadi, Ridauddin juga ada tanyakan mengenai gabungan politik. Silakan Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Syafzan Johari. Ya benar, saya tidak berada di Ipoh, saya jauh sedikit, saya datang ke Pasir Salak di belah selatan Perak ini untuk meninjau apa yang akan berlaku di sini, terutamanya dalam pilihan raya yang akan datang, yang pastinya akan berlaku pengumuman calon dan sebagainya. Namun kalau difikirkan ataupun kalau dibincangkan berkenaan dengan kerajaan campuran, mungkin Perak sebenarnya adalah antara lokasi tumpuan yang mana mungkin berlakunya kerajaan campuran di sebalik keyakinan Menteri Besar Perak ataupun pengurusi BN Perak Datuk Seri Sarani Mohamad yang mengatakan bahawa beliau yakin BN akan menang lebih daripada 30 kursi, mungkin 35, mungkin juga 40. Namun kalau diikutkan sebenarnya berdasarkan kekuatan parti-parti pembangkang di Perak ini tidak boleh dinafikan kekuatan mereka. Kalau diikutkan DAP pada PRU ke-14 bertanding 18 kursi dan menang 18 kursi. Begitu juga tahun ini mereka bertanding di 19 kursi dan ada juga cakap-cakap mengatakan bahawa mereka bakal sapu bersih 19 kursi tersebut. Jadi ia menunjukkan bahawa ada 40 lagi kursi yang masih lagi belum dimenangi. Namun itu akan direbut antara PAS, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, parti komponen Pakatan Harapan yang lain. Jadi sebenarnya di Perak ni boleh dikatakan antara lokasi yang saya fikirkan, saya jangkakan potensi untuk berlakunya kerajaan campuran itu adalah sangat tinggi. Kerana kalau diikutkan pada sejarah pun pada tahun 2018, kita melihat bagaimana jumlah kerusi di Perak ini tidaklah begitu jauh bezanya. PAS walaupun dengan hanya 3 kursi namun mampu menjadi kingmaker kerana apabila mereka memihak kepada mana-mana gabungan pada waktu itu, maka gabungan itu akan membentuk sebuah kerajaan. Namun disebabkan ada beberapa adun yang melompat kemudiannya menyebabkan Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan. Namun kita tahu selepas itu Barisan Nasional pula membentuk kerajaan selepas berjaya mendapatkan kerjasama daripada adun-adun yang lain. Memandangkan Menteri Besar baru-baru ini memberitahu bahawa Akta Anti-Lompat Parti tidak terpakai kepada semua adun di Perak, hanya terpakai kepada ahli parlimen. Jadi saya jangkakan persaingan sengit bakal berlaku, malah kerajaan campuran juga mungkin bakal ditubuhkan di Perak. Dan kalau kita imbas lebih jauh lagi Syafizan, sebenarnya pada 2009 saya fikir mungkin tidak berlaku di mana-mana negeri lain. Di Perak ini sebenarnya terkenal pada 2009 atau tarikh
tetap tarikh tepatnya adalah 3 Mac 2009, ada sidang DUN bawah pokok. Pada waktu itu dipengerusikan oleh ketika itu Adun Trodoh V. Sivakumar yang kini merupakan ahli Parlimen Batu Gajah. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahawa sudah pada waktu itu sebenarnya pada 2008 dan 2009 sudah pun berlaku sedikit pergolakan apabila kerusi di Perak ini tidaklah begitu banyak. Jadi sebenarnya ia menghadirkan kesukaran dan juga menghadirkan cabaran yang besar. Jadi mungkin itu apa yang dibangkitkan oleh Menteri Besar. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit apa yang Menteri Besar ungkapkan pandangan beliau berkenaan dengan kerajaan campuran ini, Syafizan. Saya tidak boleh sebut bahawa ada kemungkinan untuk menubuhkan kerajaan campuran. Kalau saya sebut begitu bermakna rakyat akan bercempera, dia tidak memberi fokus. Saya lebih suka sebut bahawa tolong beri kepercayaan kepada sekurang-kurangnya 30, sekurang-kurang 30, lebih lagi bagus. Tetapi menjadi kerajaan 30 kursi adalah kerajaan yang sangat lemah dan sangat rapuh. Dan dia tidak akan memberi keyakinan, kepercayaan kepada pelabur-pelabur. Sebab itu saya perlukan kerajaan BN yang kuat dan stabil. Rakyat negeri Perak, saya tawarkan peluang ini. Beri sekurang-kurangnya 34 kursi atau 35 kursi. Kita boleh menubuhkan kerajaan yang kuat dan stabil. Susah. Pertama, dia masing-masing parti dia ada falsafah yang tersendiri. Masing-masing parti ada penyokong yang tersendiri. Dan masing-masing parti perlu untuk melayani kehendak-kehendak penyokong dia masing-masing. Kalau itu tak dapat dibuat, maka pemimpin parti berkenaan akan disingkirkan. Dia takut yang itu, maka dia terpaksa melayani kehendak-kehendak penyokong masing-masing. Jadi dengan keadaan itu dia tak akan mengharmonikan kerajaan. Okey, baik Syafizan, begitulah anda lihat bagaimana Menteri Besar Datuk Seri Syarani Mohamad mengatakan bahawa kalau boleh beliau tidak mahu ada kerajaan campuran kerana susah kalau nak buat keputusan dan pelbagai mengikutkan sidang media beliau pada sebelum itu. Beliau mengatakan apabila adanya bukan satu parti dominan, maka ada pihak-pihak yang cuba membangkitkan atau mengetengahkan agenda tersendiri. Jadi apabila ada banyak agenda yang diketengahkan dalam satu mesyuarat, maka mesyuarat itu akan bercempera, bergaduh semuanya, dan kerana itulah banyak perkara-perkara tidak dapat dijalankan. Kerana kalau tidak bermesyuarat, maka fail-fail tidak akan berjalan. Jadi sudah pasti keadaan akan menjadi semakin memburuk dari semasa ke semasa. Itu dari kata apa yang dikatakan beliau. Kalau ikutkan kepada rakyat pula, kerajaan campuran ini ada pelbagai sentimen yang difikirkan mereka. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Namun saya fikirkan antara yang paling utama yang disuarakan mereka adalah tak kiralah siapa pun yang memegang kerajaan campuran ke kerajaan tidak campuran, dominan atau sebagainya, mereka mengharapkan apa sahaja keburukan yang berlaku sebelum ini dapat diperbaiki dan mereka mengharapkan kerajaan yang akan datang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada kebajikan rakyat. Kalau ada kerajaan campuran ataupun mungkin jumlah kerusi tidak begitu banyak perbezaan, mereka mengharapkan tidak lagi berlaku lompat-melompat kerana mereka tidak tahan lagi, sudah penat sebenarnya apabila melihat adun-adun mereka lompat dari satu parti ke satu parti, Safizan. Ya, baik. Terima kasih Ridauddin di Pasir Salak. Tentu sekali itu merupakan bandar historik, bandar bersejarah di negeri Perak. Dan Rizwan bercakap mengenai pertemuan beliau bersama dengan Menteri Besar Perak. Disebut tadi bercempera. Adakah ini adakah pakar-pakar politik boleh bersependapat dengan keadaan bercempera ini? Jadi untuk itu kita bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, beliau merupakan penganalisis politik dari Universiti Melaya. Doktor, rakyat bercempera kalau dihidangkan dengan idea atau cadangan kerajaan campuran ni, doktor, pendapat doktor, tidakkah sepatutnya kita dipersiapkan dengan worst case reality, bukan worst case scenario, but worst case reality dalam politik, doktor? Sebab itulah parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin parti politik perlu ingat tujuan asal mereka untuk terlibat dalam pilihan raya dan demokrasi di negara kita itu sebab apa? Adakah kerana kepentingan politik peribadi ataupun sekadar hanya untuk mendapatkan kuasa, ataupun yang paling utama iaitu memastikan bahawa rakyat terbela kebajikan mereka, kehidupan mereka. Tetapi kita lihat dalam konteks politik di Malaysia hari ini,
Saya sukarlah untuk saya mengenal pasti seorang pemimpin yang masih ada lagi rasa cinta dan sayang kepada negara, melihat kepentingan rakyat dan negara itu sebagai kepentingan paling utama. Dan inilah sebenarnya kekurangan yang kita ada kerana masing-masing bersaing berebut untuk mendapatkan kuasa dan mereka lihat bahawa sekiranya tidak ada kuasa, tidak ada jawatan, tidak dicalonkan semula, maka gelaplah dunia. Jadi bagi saya berpandangan betul dalam konteks politik hari ini, kalau tidak ada satu aliran politik yang sama, kemudiannya berbeza gabungan politik, maka sukarlah untuk bekerjasama. Tidak ada satu perasaan bahawa negara diutamakan, rakyat diutamakan. Maka saya berpandangan kita perlulah kembali kepada politik kematangan yang luar biasa dan kita kena lihat bahawa ketika tidak ada sebuah kerajaan yang boleh dibentuk, maka ketepikan pandangan politik dan perbezaan politik, kita mencari persamaan untuk memastikan bahawa keamanan politik, bukan kestabilan, keamanan politik kepada sistem politik yang ada, kemudiannya kepada kerajaan, kepada ekonomi, inilah sebenarnya yang perlu difokuskan. Kalau kita berjempera pun akhirnya kita dapat duduk bersama-sama, kita membincangkan kehidupan rakyat. Itu yang lebih utama berbanding dengan kita hanya memikirkan perbezaan yang akhirnya menyebabkan kita mendapati pelbagai gabungan politik yang ditubuhkan, diwujudkan semata-mata hanya untuk kepentingan politik pemimpin-pemimpin tertentu yang menjaga periuk nasib mereka semata-mata. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan di parlimen dengan gabungan iaitu BN Perikatan Nasional dan juga GPS, kalau kita lihat performance mereka sepanjang mana kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ini memegang tampuk pemerintahan negara, apa yang kita boleh belajar dari gabungan ini? Pertama, kedua, apakah room for improvement yang boleh kita lihat, yang mahu kita lihat sekiranya ada lagi gabungan seperti ini memerintah kelak? Ya, pada ketika itu PN, kemudiannya kita lihat dengan GPS, mereka mempunyai satu musuh utama, iaitu musuh politik Pakatan Harapan, dan sudah semestinya mereka mahu Pakatan Harapan tumbang dan mereka mahu mentadbir semula negara. Jadi musuh itu satu sahaja. Tetapi apabila mendapat kuasa, melihat bahawa kepentingan politik itu sama rata dan mereka berebut jawatan dan persahabatan yang telah dibina akhirnya menjadi satu platform pemusuhan antara parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin antara satu sama lain. Maka saya lihat yang utama pada hari ini iaitu bagaimana untuk kita berpandangan ataupun kita mempunyai satu persamaan dalam konteks membina negara, apatah lagi kita lihat GPS tu daripada Sarawak boleh untuk kita duduk berbincang dan bersama-sama dan memastikan bahawa negara kita kembali kepada landasan yang terbaik. Kalau muncul lagi keadaan yang sama, misalnya selepas PIU 15 yang akan datang, kita akan lihat bahawa kesukaran untuk kita mendapatkan sebuah kerajaan yang begitu stabil dan akhirnya kita akan meneruskan keadaan politik dan situasi politik yang sama seperti pembubaran parlimen yang berlaku sebelum ini. Maka saya yakin sebenarnya kalau kita meletakkan satu wajah baru politik negara dan kesegaran kepada politik negara, termasuklah dalam konteks memilih calon-calon yang setia kepada parti dan parti politik yang betul-betul memahami kenapa perlu untuk kita bekerjasama dan bersama-sama dalam bentuk kerajaan, maka kita tidak akan ada masalah baru selepas PIU 15 yang akan datang. Yang penting matlamat dan tujuan parti-parti politik ini untuk apa mereka mentadbir negara. Kalau untuk peribadi, baik jangan bertanding saja dalam pilihan raya. Itulah saya rasa cabarannya dalam kalangan kita, itu pengundi, iaitu memilih calon dan juga memilih parti yang mementingkan negara, mementingkan rakyat. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, Doktor. Dan apabila kita balik nanti, saya nak membawa tumpuan kita ke arah satu kajian yang dikeluarkan oleh Hua Yan
Policy Institute dan juga Center for Malaysian Chinese Studies yang baru saja dikeluarkan pada 15 Oktober lalu. Tajuknya Study on Contemporary Chinese Political Settlement Towards GE15. Di mana dalam kajian ini, Doktor, ada sudah disebut ya, dalam kalangan responden yang terdiri daripada pengundi-pengundi etnik Cina, ada nampaknya seperti trend tertentu yang memihak kepada parti-parti tertentu. Jadi kita akan memberi tumpuan kepada data ini dan bagaimana kita nak memahami data ini dan bagaimana juga parti-parti politik dan juga ahli-ahli politik yang bakal bertanding kelak boleh memanfaatkan data-data yang sedia ada ini. Kita rehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali ke Malaysia Memilih bersama saya Syafizan Johari, dan untuk blog ini kita akan beri tumpuan terhadap data yang dikeluarkan pada 15 Oktober lalu oleh Huayan Policy Institute Center for Malaysian Chinese Study, di mana data ini ada menunjukkan ya, dalam kajian melibatkan sekitar lebih 2,000 responden daripada kalangan pengundi-pengundi dari etnik Cina, ada menunjukkan trend-trend tertentu. Kalau melibatkan ya, gabungan politik yang mereka bakal pilih, nampaknya ia memihak kepada parti-parti yang tertentu. Faris ada datanya. Faris nampak merah tu 90.7%. Faris, boleh ceritakan sikit parti apa tu? Baik, ini adalah senarai gabungan mana yang rakyat akan pilih dalam PRU ke-15. Kalau kita lihat, paling tinggi sekali melibatkan 90.7% adalah Pakatan Harapan, iaitu parti pembangkang pada ketika ini. Yang mana mereka, kalau kita lihat di sini, mereka menerima baik dengan 90.7% dan muda. Walaupun parti yang baru dibina, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, mereka mendapat 62.2% sokongan untuk dibentuk sebagai satu parti gabungan menjelang PRU ke-15. Sekali lagi, ini adalah responden yang melibatkan lebih 2,300 pengundi Cina, yang mana kalau kita lihat di sini, Parti Perikatan Nasional ataupun parti kerajaan sekarang seperti BN dan juga PN 1.8% berpihak kepada Perikatan Nasional. Yang mana itu menunjukkan jumlah yang bahawa mereka sebenarnya menolak kerajaan pada ketika ini, dan juga Barisan Nasional juga mendapat jumlah yang agak rendah dengan 22.4%. Dan diikuti Selepas Muda, Warisan dan juga GPS. Kita ingin lihat juga, adakah mereka ini melihat bahawa mereka menginginkan parti-parti yang bakal dibentuk ini adalah lebih tertumpu kepada parti yang berasaskan Cina. Kalau kita lihat di sini, kebanyakan mereka lebih 50% ataupun 55%, mereka sangat tidak setuju dan juga tidak setuju sekiranya parti yang dibentuk kelak adalah melibatkan parti yang berasaskan Cina seperti MCA dan juga DAP semata-mata. Dan juga mereka juga lebih, kalau kita lihat di sini trendnya untuk menolak parti-parti Melayu, fokusnya seperti BN dan juga PN dan juga yang melibatkan Bersatu dan juga PAS dalam Parti Melayu itu melibatkan lebih 60.6% yang tidak setuju dan juga sangat tidak setuju. Dan kalau kita lihat Parti Pembangkang ataupun Pakatan Harapan, mereka menerima baik untuk membentuk satu gabungan yang mana mereka ramai di antara mereka yang bersetuju dengan 30.7%, lebih 50% lah boleh dikira ataupun dicongak semula, lebih 50% mereka terima baik sekiranya Parti Pakatan Harapan dibentuk dalam satu gabungan. Dan selepas ini saya ingin tunjukkan pula gabungan yang diidamkan pengundi selepas PRU ke-15. Ada 21 combination ataupun yang disenaraikan dalam kajian Huayan Policy Institute dan juga Center for Malaysian Chinese Studies. Namun saya senaraikan apa yang muat di sini sajalah, sekadar 1 hingga 8 kombinasi yang terbaik ataupun yang mereka paling idamkan untuk dibentuk selepas ini. Antaranya adalah melibatkan, kalau kita lihat di sini, setiap bentuk-bentuk combination yang diharapkan ataupun gabungan diharapkan melibatkan, pastinya ada Parti Pakatan Harapan PH. Dari nombor 1 ini melibatkan lebih 300 responden menyokong bahawa PH, GPS, Warisan dan Muda dibentuk. Ini adalah salah satu pilihan mereka, apa yang mereka idamkan, apa yang mereka inginkan selepas ini. Kerana mereka mungkin ini dapat menjanjikan kestabilan, itu kita tidak tahu, kerana kita sebagai pengundi, mereka lah, bukan saya menentukan siapa yang layak untuk membentuk gabungan tersebut, tapi kita semua rakyat Malaysia yang perlu mengundi, pastikan undi mencecah 100% menjelang PRU ke-15. Okey. Baik, terima kasih Faris. Kita nak kembali bersama dengan Dr. Muhammad Taufik. Dr. Muhammad Taufik, kalau kita lihat ya, Dr. Muhammad Taufik, antara kajian yang disebut ya dalam kajian tadi yang disediakan oleh Huayan Policy Institute dan juga Center for Malaysian Chinese Study ini memang meletakkan Pakatan Harapan sebagai parti yang paling digemari oleh pengundi-pengundi dari kalangan etnik Cina, dan juga mereka menerima baik
parti muda, dan pada masa sama juga masih lagi ada sekitar 22.4 ya pengundi responden dalam kajian ini meletakkan Barisan Nasional sebagai antara yang yang mereka boleh terima untuk bentuk kerajaan ataupun yang akan diundi pada pilihan raya umum kelak. Okey, sekarang ni Doktor, kita sebenarnya kalau ikut data ni sebenarnya kita boleh jangka Pakatan Harapan lebih mendapat tempat dalam kalangan hati pengundi-pengundi Cina. Persoalannya, adakah parti seperti BN dan juga PN masih lagi berpeluang? Dan kalau ia, haruskah parti PN dan juga BN ini work hard dalam tempoh-tempoh yang tak akhir ini, dalam 2 minggu, 3 minggu tak akhir ini untuk menangi lebih banyak undi-undi dari pengundi elit Cina? Dok. Yang pertama, pengundi Cina ni sangat pragmatik dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial semasa. Maka mereka lihat ketika Pakatan Harapan mentadbir negara, meskipun kita dikatakan bahawa ada hutang yang besar, tetapi Pakatan Harapan bukannya tumbang akibat daripada pilihan raya, tetapi tumbang akibat daripada masalah dalaman Pakatan Harapan. Dan sudah semestinya kita mencerap bahawa apabila pengundi Cina ini pragmatik, mereka melihat tentang keadaan ekonomi dan politik semasa, gabungan parti politik yang berteraskan Melayu yang asyik bercakaran antara satu sama lain dan bergaduh sepanjang masa mengakibatkan pengundi Cina ini menilai bahawa bagaimana sebuah gabungan yang boleh mentadbir negara berasaskan kepada masalah dalaman gabungan tersebut. Jadi mereka mencari alternatif yang boleh memastikan bahawa ekonomi negara boleh distabilkan, kemudiannya tidak ada pertikaian tentang politik yang berterusan sepanjang masa dalam kalangan rakyat, dan pelabur-pelabur juga akan mempertimbangkan sama ada keberanian ataupun tidak untuk masuk melabur ketika keadaan ataupun kestabilan kerajaan itu berada terumbang ambing. Maka bagi saya dengan tempoh yang sedia ada ni, saya sebenarnya optimis kalau parti-parti politik khususnya yang berteraskan Melayu, gabungan politik yang berteraskan Melayu ini, mereka melancarkan manifesto yang mampu mewujudkan satu kerjasama politik yang lebih menyeluruh seperti AU15 dengan janji-janji yang boleh menyebabkan keyakinan dalam pengundi Cina itu semakin tinggi, dan yang keduanya dengan melancarkan pelbagai intipati berteraskan kepada ekonomi. Saya yakin sebenarnya ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi pengundi-pengundi Cina untuk mempertimbangkan semula sokongan dan arah tuju kecenderungan politik mereka menjelang PIU15 yang akan datang. Tetapi dengan syarat, mestilah berteraskan kepada keyakinan daripada pengundi Cina, kerana politik hari ini berteraskan kepada politik persepsi yang boleh berubah pada bila-bila masa berdasarkan kepada bagaimana parti-parti politik dan gabungan parti politik mampu untuk menarik sokongan dan pengaruh berdasarkan kepada kemampuan mereka membuktikan kepada keyakinan yang boleh diangkat ketika kempen serta arah tuju membentuk sebuah kerajaan pasca PIU15. Dan ada juga elemen yang menarik dalam kajian yang ditayangkan tadi, di mana para responden menyatakan mereka lebih berminat dengan parti multiracial dan bukannya parti yang memperjuangkan isu dan kepentingan etnik Cina semata-mata. Dan adakah ini sebenarnya correlate dengan tindakan DAP yang lebih yang ketika untuk pada pilihan raya kali ini akan memperkenalkan lebih banyak muka-muka bukan Cina? Adakah ini adalah satu kebetulan atau bagaimana? Sebab itulah strategi yang cuba diketengahkan oleh DAP ini sebenarnya sedikit sebanyak mampu untuk menarik sokongan dan pengaruh pengundi-pengundi Cina. Dan kita lihat rakyat bawahan, pengundi-pengundi faham tentang bahayanya risiko perkauman dan boleh berlakunya satu start kepada hubungan antara kaum, ekonomi yang boleh dibangunkan semula kepesertaan negara dalam konteks pembangunan. Maka mahu tidak mahu kita kena menerima bahawa kita tinggal dalam sebuah masyarakat yang majmuk, yang memerlukan kesalingan hubungan antara satu sama lain, bukan sahaja di peringkat akar umbi, tetapi juga bagaimana dalam konteks membentuk kerajaan. Maka saya tidak terkejut dengan dapatan yang diketengahkan oleh institusi yang kita sebutkan sebentar tadi. Namun parti-parti politik dan gabungan-gabungan politik yang lain perlu lihat adakah cadangan dan strategi yang telah diketengahkan oleh DAP dengan mencalonkan lebih ramai muka-muka Melayu India untuk bertanding dalam PIU15 ini mampu disaingi ataupun tidak. Kalau gabungan parti politik misalnya kita lihat BN, PN
gagal mencerap strategi politik yang diketengahkan oleh Pakatan Harapan khususnya DAP, saya lihat kesukaran akan muncul di pihak gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kerana politik hari ini kita tidak boleh teruskan budaya tradisi politik lama, kita kena lihat bahawa ada elemen-elemen yang penting, khususnya bagaimana untuk kita bekerjasama bukan sahaja dalam kalangan parti-parti politik yang sama kaum tapi juga pelbagai kaum. Dok, saya nak simplifikan apa yang kita bincangkan dalam seminit yang Dok sebut ni. Tindakan DAP untuk mengemukakan muka-muka Melayu seperti Shahrizan Johan, Rara, Sherina di Pulau Pinang, adakah ini sebenarnya taktik untuk raih undi pengundi Cina dan bukan sebenarnya pengundi Melayu? Kita lihat bahawa sudah semestinya DAP mencuba daripada masa ke semasa untuk memastikan bahawa sokongan dan peratusan undi itu meningkat. Dan bagi saya DAP sangat pragmatik dan untuk menarik sokongan undi Cina kerana pengundi Cina tahu kalau undi pun calon-calon Melayu yang akan dapat manfaat itu DAP, parti yang berteraskan majoritinya masyarakat Cina. Jadi untungnya itu kepada kaum tersebut. Maka letaklah calon apa pun tapi yang tetap mendapat manfaat DAP. Okey, menarik. Dan kita berbaki 2 minit terakhir. Dok, kalau bercakap mengenai coalition yang diidamkan rakyat ini, sekarang ini pada awal tadi Doktor ada katakan mengenai kalau dibentuk coalition dan kalau juga dibentuk kerajaan campuran nanti, yang pentingnya adalah soal negara dan soal rakyat. Tapi dalam hal ini yang memilih adalah rakyat dan kita kita ditawarkan dengan pelbagai janji-janji. Bagaimana rakyat sekarang ini dapat membuat pilihan yang bijak? Apakah yang harus difikirkan oleh rakyat? Apakah elemen-elemen? Apakah kriteria-kriteria yang perlu ada oleh rakyat, yang perlu ada dalam diri rakyat untuk membuat penilaian gabungan mana yang terbaik, Dok? Yang pertama, jangan pilih gabungan parti politik atau pemimpin-pemimpin yang sudah mencetuskan masalah kepada politik negara sebelum ini. Kerana pemimpin-pemimpin dan gabungan tersebut telah menyebabkan kekalutan dan ketidaktentuan kepada politik negara sehingga rakyat pun merasa curiga, rakyat rasa tidak selamat, tidak selesa untuk meneruskan kehidupan mereka. Dan pastikan bahawa PIU 15 ini merupakan satu mesej yang jelas bahawa rakyat ataupun khususnya pengundi mahukan sebuah coalition ataupun kita boleh katakan kerjasama politik selepas PIU 15 itu mampu untuk membentuk sebuah kerajaan yang dominan. Kalau kita gagal untuk membentuk sebuah kerajaan yang dominan selepas PIU 15, saya khawatir yang masalah yang sama akan berterusan dan akan membebankan rakyat untuk melihat bagaimana wayang-wayang politik yang akan muncul semula dalam PIU 15 yang akan datang. Meskipun kita ada anti lompat parti, tetapi itu tidak terpakai dalam konteks gabungan politik. Dan kita sebenarnya perlu lihat kepada realistik politik semasa. Kalau kita ingin bekerjasama dengan gabungan politik yang lain, mulakan sekarang, kerana daripada sekaranglah kita dapat bangunkan keyakinan kepada rakyat. Kalau asyik bercakaran 24 jam, saya lihat rakyat akan rasa bosan dan akan menterjemahkan kebosanan mereka itu dengan tidak keluar mengundi dalam PIU 15 yang akan datang. Itu yang kita cuba elakkan. Itu sebab kita harapkan dengan apa yang kita advokasikan pada menerusi kandungan-kandungan yang disiarkan di Astrawani ini dapat meningkatkan orang kata kadar celik politik dalam kalangan pengundi dan juga dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Malaya, dan sekian sahaja untuk Malaysia Memilih pada jam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan setugas di Perak dan juga Faris Daniel yang akan bersiaran selepas ini. Saya Syafzan Johari, jumpa lagi.